waktu melontar di ketiga-tiga jamrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita meneruskan lagi siri ulang kaji umrah dan haji siri yang ke-29. Pada hari ini kita akan masuk lagi ke dalam wajib haji yang ke-6. Topik yang baru. Semalam kita sudah bicarakan tentang wajib haji yang ke-5. Baik, sebelum kita mulakan kepada topik kita pada hari ini, kita ulang kaji semula. Supaya apa? Supaya kita ingat dan melekat dalam fikiran kita benda yang sangat penting di dalam ibadah haji dan umrah ini, iaitu berkenaan dengan rukun dan wajib haji. Baiklah, apakah wajib-wajib haji? Wajib haji yang pertama, kita ulang kaji semula, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan ihram. Ada 13 larangan ihram. Yang ketiga, bermalam di Musdalifah. Yang keempat, melontar batu di Jamrah Al-Kubra. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, melontar batu di 3 jamrah. Apa beza wajib haji yang keempat dan wajib haji yang keenam? Baik, wajib haji yang keempat adalah melontar Jamrah Al-Kubra. Seperti yang kita tahu, kita ada 3 jamrah. Okey, Jamrah Al-Kubra, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah As-Sughra. Baik, pada 10 Zulhijjah, kita hanya melontar di Jamrah Al-Kubra. Itu adalah wajib yang keempat. Manakala pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kita melontar di ketiga-tiga jamrah, iaitu 3 jamrah tadi, Jamrah Al-Kubra, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah As-Sughra. Okey. Kita akan masuk perbincangannya sebentar lagi, insya-Allah. Okey, ini adalah tempat melontar jamrah. Okey. Sebelum ini kita sudah bicarakan semasa kita membincangkan tentang wajib yang keempat, melontar di Jamrah Al-Kubra. Ini adalah kawah tempat melontar itu. Okey. Yang kita lontar tu, batu tu mesti masuk ke tempat jamrah itu ataupun tempat kawah itu. Okey, kawah yang ada ni. Bukannya melontar tu mesti kena, tak semestinya mesti kena pada tiang ini. Yang ini tujuannya adalah supaya batu tu tidak daripada sini orang baling tak sampai ke sebelah sana, nanti kena orang yang sebelah sana. Okey, maksudnya kalau kena batu tengah tu, dia jatuh ke bawah ataupun masuk terus ke dalam lubang, kedua-duanya adalah sah. Kalau tak masuk langsung, itu tidak sah. Itu kita sudah bicarakan tentang syarat melontar. Boleh rujuk semula kita punya pelajaran yang lepas. Ini adalah situasi semasa COVID yang lepas. Julung-julung kalinya pada tahun 1441 Hijrah dilaksanakan aktiviti melontar seperti ini. Ada penjarakan sosial. Jika tidak seperti inilah ramai. Okey. Okey, ini adalah jalan ke Jamarat. Ini adalah bangunan jamrah. Okey, yang ada payung warna ataupun ada bumbung warna putih ini. Okey, itu adalah ketiga-tiga jamrah. Ini adalah Jamrah Al-Kubra. Okey, Jamrah Al-Kubra adalah yang paling menghadap ke Mekah. Okey. Sekarang ini ke kanan adalah menghadap ke Mekah. Ke kiri menghadap ke Mina. Jadi ini adalah Jamrah Al-Kubra yang paling menghadap ke Mekah. Ini adalah Jamrah As-Sughra dan Jamrah Al-Wusta. Okey, pada 11, 12 dan 13 kita akan melontar kepada ketiga-tiga jamrah ini melalui jalan yang telah ditetapkan. Okey, itu nanti dari segi pelaksanaan itu, itu mungkin kita akan bincangkan pada siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Baiklah. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk kita berkenaan wajib haji yang ke-6, yang terakhir.
iaitu melontar di ketiga-tiga jamrah. Jadi apakah maksud 3 jamrah? 3 jamrah itu maksudnya adalah 3 tempat untuk dilontar 7 biji batu yang berada di Mina yang kita tunjukkan tadi. Setiap satu jamrah tu kena dilontar sebanyak 7 biji anak batu. Okey. Jadi perbahasan yang paling penting tajuk kita iaitu waktu. Bila waktu nak melontar? Perbahasan yang penting juga adalah syarat. Okey? Adalah syarat. Itu kita sudah bicarakan, saya rasa baik untuk kita ulang semula. Nampak gambaran bagaimana pelaksanaannya. Okey? Penting. Syarat ini maksudnya kalau kita tidak melaksanakan salah satu daripada syarat-syarat ini, maka ibadah itu tidak sempurna ataupun ibadah itu tidak sah. Kalau kita tak melaksanakannya, maka tidak sah kita punya melontar. Ini adalah 9 syarat. 9 syarat melontar. Yang pertama, mestilah lontaran ditujukan ke arah jamrah. Saya dah tunjukkan tadi, mestilah ke arah jamrah. Hendaklah gaya melontar. Gaya melontar begini, melontar kan, nama dia melontar, bukan campak, bukan meletak dan sebagainya. Okey. Batu hendaklah jatuh ke dalam jamrah dengan yakin. Okey, mesti masuk ke dalam kawah yang saya tunjukkan tadi. Hendaklah melontar dengan batu atau jenis-jenis batu. Melontar tu mesti dengan batu, bukan kayu, bukan getah, bukan besi dan sebagainya. Melontar dengan tangan. Jika tidak mampu, boleh guna alat melontar. Jika tidak mampu, boleh menggunakan kaki atau mulut. Yang keenam, melontar sebiji demi sebiji. Saya sudah sebutkan tadi, setiap jamrah itu kena dilontar 7 biji anak batu. Mesti masuk dengan yakin. Dan bukannya 7 biji batu kita baling sekaligus. Tidak, kena baling satu demi satu. Allahu Akbar. Allah, 7 kali. Okey? Melontar selepas masuk waktu. Ini yang kita akan bicarakan. Jika wajib yang keempat iaitu melontar di Jamrah Al-Kubra pada 10 Zulhijjah. Bila masuk waktu dia? Okey, masuk waktu dia pada separuh malam 10 Zulhijjah. Tamat waktu dia adalah tenggelam matahari 13 Zulhijjah. Waktu afdalnya adalah selepas terbit matahari. Sehingga terbenam matahari 10 Zulhijjah. Ini untuk melontar Jamrah Al-Kubra pada 10 Zulhijjah. Yang ke-8, tidak terpesong tujuan lain selain bagi melaksanakan kerja haji. Yang ke-9, tidak boleh melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar untuk diri sendiri. Jadi yang bezanya adalah waktu. Rukun yang keempat, waktunya adalah selepas adalah pada 10 Zulhijjah. Waktunya adalah pada 10 Zulhijjah. Seperti yang telah ditunjukkan di sini. Okey, ini adalah rumusan masanya. 10 Zulhijjah di Jamrah Al-Kubra sahaja. Okey, di Jamrah Al-Kubra yang paling hujung, yang paling menghadap ke Mekah. Waktu afdalnya adalah waktu duha 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada hari 10 Zulhijjah. Waktu harus, maksudnya dah boleh, sudah sah untuk melontar ialah selepas separuh malam 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Maksudnya banyak masa. Contoh kalau kita tidak melaksanakan melontar pada 10 Zulhijjah, tetap sah. Tetap sah ibadah itu kita tangguhkan sehingga 13 Zulhijjah masih boleh kita nak melontar Jamrah Al-Kubra. Tetapi kita tidak dapat waktu yang afdal. Waktu yang afdal adalah pada waktu duha sehinggalah terbenam matahari pada 10 Zulhijjah. Selepas itu, waktu harus boleh melontar. Kemudian, ini adalah wajib haji yang keenam yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu melontar batu di ketiga-tiga jamrah. Bila? Pada 11, pada 12 dan pada 13 Zulhijjah. Ada pilihan. Kita boleh melaksanakan nafar awal ataupun kita boleh melaksanakan nafar tsani. Ada pilihan. Sama ada kita nak melontar pada 11 dan 12 Zulhijjah sahaja
itu dipanggil nafar awal. Kemudian sudah boleh pergi meninggalkan Mina, sama ada melaksanakan ataupun menyelesaikan ibadah-ibadah lain di Mekah, ataupun sudah selesai semua pekerjaan, kira sudah selesai ibadah haji kita. Ataupun ingin membuat nafar tsani ini iaitu seseorang itu berada di Mina, bermalam di Mina, kita sudah bicarakan semalam, dan juga melontar di ketiga-ketiga jamrah pada tarikh bila? 11, 12 dan 13. 3 hari dia berada di Mina. Boleh buat pilihan, kedua-duanya adalah sah. Baik, jadi kita tengok kepada waktu. Bilakah waktu 11 Zulhijjah ini? Waktu melontarnya bila? Okey, waktu melontar untuk 11 Zulhijjah, waktu afdal. Okey, seperti yang kita tahu, kita ada waktu afdal, kita ada waktu harus. Waktu afdal maksudnya adalah waktu yang terbaik untuk kita melontar, pahalanya lebih banyak, iaitu gelincir matahari, bermaksud waktu zuhur 11 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada hari tersebut. Maksudnya pada 11 Zulhijjah daripada zuhur sehingga maghrib. Itu adalah waktu afdal untuk melontar di ketiga-tiga jamrah ini pada 11 Zulhijjah. Waktu harusnya bila? Bila boleh melontar? Bila sah untuk melontar? Selepas fajar, bermaksud selepas waktu subuh. 11 Zulhijjah sehingga terbenam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Dah boleh mula melontar pada 11 Zulhijjah subuh. Okey, subuh 11 Zulhijjah sehinggalah terbenam matahari, sehinggalah waktu maghrib 13 Zulhijjah. Ada banyak hari. 11, 12 dan 13. Ada 3 hari untuk melontar. Itu untuk melontar 11 Zulhijjah. Okey. Kita tengok pula, bilakah waktu afdal, bilakah waktu harus untuk melontar pada 12 Zulhijjah. Okey, nampak ya gambaran? Maksudnya, setiap hari kita kena melontar. Setiap hari kita kena melontar di ketiga-tiga jamrah. Pada 11 Zulhijjah, kita ada 3 jamrah untuk dilontar. Pada 12 Zulhijjah, kita ada 3 jamrah untuk dilontar. Kemudian kita ada pilihan, sama ada kita nak nafar awal, kita meninggalkan Mina, dan ataupun kita nak buat nafar tsani, iaitu kita masih menetap di Mina, dan kita melaksanakan lagi melontar ketiga-tiga jamrah pada 13 Zulhijjah. Baik. Jadi pada 12 Zulhijjah pula, waktu afdalnya adalah bila? Gelincir matahari 12 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada hari tersebut, iaitu pada 12 Zulhijjah. Itu adalah waktu afdal. Gelincir matahari selepas zuhur sehinggalah maghrib pada 12 Zulhijjah. Waktu harusnya selepas terbit fajar 12 Zulhijjah sehingga terbenam matahari waktu maghrib pada 13 Zulhijjah. Sama juga, waktu akhirnya sama. Okey? Keluar waktunya adalah sama, iaitu pada 13 Zulhijjah, hari yang terakhir. Okey, jadi selepas melontar pada 12 Zulhijjah, ada pilihan, sama ada dia nak nafar awal, pergi meninggalkan Mina, ataupun meneruskan ibadah di Mina sehingga 13 Zulhijjah. Maka siapa yang ingin melaksanakan nafar tsani, dia tetap di Mina pada malam tersebut untuk bermalam di Mina, dan pada siangnya boleh melontar. Sama juga, waktu afdalnya adalah selepas gelincir matahari 13 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Dan waktu harusnya adalah dah mula selepas fajar. Okey, selepas fajar, selepas subuh, dah boleh mula melontar untuk 13 Zulhijjah. Sehinggalah terbenam matahari pada hari 13 Zulhijjah. Jadi kita boleh nampak di sini, iaitu waktu akhir untuk melontar untuk semua jamrah adalah pada maghrib 13 Zulhijjah. Tetapi waktu mulanya berbeza. Jika jamrah Al-Kubra mulanya adalah pada 10 Zulhijjah. Untuk melontar pada 11 Zulhijjah di ketiga-tiga jamrah,
11 Zulhijjah tu adalah mulanya. Pada 12 Zulhijjah ada mula melontar untuk ke-3 jamrah pada 12 Zulhijjah dan pada 13 Zulhijjah. Waktu mulanya berbeza tapi waktu akhirnya sama. Itu adalah waktu harus. Maksudnya waktu yang sah untuk kita melontar. Waktu afdal adalah pada hari masing-masing. Okey. Jadi di sini untuk lebih memahami ada beberapa persoalan-persoalan. Okey. Ada beberapa persoalan yang saya akan kongsikan yang juga disebutlah di dalam buku kita Fiqh Haji Contemporary oleh Dr. Jamaluddin Hashim. Okey, jadi kita pergi pula kepada persoalan-persoalan yang ada disebutkan oleh Dr. Jamaluddin Hashim di sini. Okey. Jika tidak sempat melontar ke-3 jamrah pada hari ke-11 Zulhijjah, pada waktu afdal tersebut, bolehkah seseorang tu nak melontar pada waktu malam 12 Zulhijjah? Okey. Kita kena ingat, okey, waktu malam, bermula waktu malam, waktu maghrib itu sudah masuk hari yang terbaru. Maksudnya contohnya hari ini adalah 11 Zulhijjah. Tetapi saya tak dapat, ini contoh, tetapi pada 11 Zulhijjah ini, pada waktu siang ni, saya tak dapat nak melontar. Boleh tak saya nak melontar malam nanti? Maksudnya dah lepas waktu maghrib itu sudah masuk 12 Zulhijjah. Saya sudah meninggalkan waktu afdal, iaitu waktu zuhur sehingga waktu maghrib sudah habis. Saya tak dapat nak melontar pada waktu tersebut. Adakah boleh saya nak melontar pada malam nanti? Okey, jawapannya boleh. Macam tu juga kalau kita tak dapat nak melontar pada 12 Zulhijjah. Okey, kita boleh melontar pada hari yang berikutnya sebelum tamat waktu. Bila tamat waktu yang kita sudah sebutkan tadi, iaitu pada waktu maghrib 13 Zulhijjah. Okey? Jadi persoalan seterusnya, bilakah berakhirnya tarikh untuk melontar batu di ke-3 jamrah pada hari ke-11 Zulhijjah itu? Waktu akhirnya adalah pada waktu maghrib 13 Zulhijjah. Maksudnya siapa yang tak sempat melontar pada 11 Zulhijjah, dia boleh melontar pada hari esoknya 12 ataupun nak melontar pada 13. Dia tak sempat nak melontar pada 12. Okey, 11 hari bulan dia dapat melontar, alhamdulillah. Pada 12 Zulhijjah dia tak dapat melontar. Okey, boleh dia nak melontar esoknya iaitu 13 Zulhijjah. Yang penting sebelum berakhir waktu iaitu sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Bagaimanakah cara melontar bagi jemaah yang tidak sempat melontar pada hari ke-11 Zulhijjah sehingga masuk waktu melontar bagi hari ke-12 Zulhijjah? Okey. Okey, ini keadaan saya tadi contohnya. Pada 11 Zulhijjah saya tak sempat nak melontar. Tak dapat nak melontar. Maka saya nak melontar pada 12 Zulhijjah. Jadi bagaimana caranya? Baik. Dia kena melontar anak-anak batu di 3 jamrah bagi hari ke-11 Zulhijjah dahulu. Selepas itu barulah dia boleh melontar di ke-3 jamrah bagi hari ke-12 Zulhijjah. Macam tu juga kalau dia tak sempat melontar anak-anak batu pada 10 Zulhijjah. Ingat 10 Zulhijjah tadi adalah kita hanya melontar pada Jamrah Al-Kubra. Jadi seperti yang kita sebut tadi, dia boleh nak melontar. Yang penting sebelum berakhir waktu maghrib 13 Zulhijjah. Tapi bagaimana cara nak melontar? Okey? Cara nak melontarnya adalah kena mengikut urutan. Okey? Kena mengikut urutan. Okey, contohnya saya tak sempat melontar pada 11 Zulhijjah. Saya nak melontar esok siang pada 12 Zulhijjah. Okey, jadinya saya kena selesaikan dulu lontaran untuk 11 Zulhijjah. Okey, saya pergi ke Jamrah As-Sughra. Okey, saya melontar. Okey, ini adalah lontaran untuk
11 Zulhijjah untuk semalam. Saya lontar 7 biji batu. Saya pergi ke Jamrah As-Sughra. Selepas Jamrah As-Sughra, saya pergi ke Jamrah Al-Wusta, Jamrah yang tengah-tengah, melontar 7 biji batu untuk semalam, untuk 11 Zulhijjah. Kemudian saya pergi pula ke Jamrah Al-Kubra untuk melontar 7 biji batu untuk semalam, untuk 11 Zulhijjah. Kemudian barulah boleh kembali semula ke Jamrah As-Sughra yang mula-mula tadi untuk melontar pada hari ini 12 Zulhijjah pula. Okey, ikut urutannya. Macam tu, boleh faham? Maksudnya tak boleh. Okey, sekarang ni saya nak melontar untuk 11 Zulhijjah. Sekarang ni dah 12 Zulhijjah, saya nak melontar untuk 11 Zulhijjah. Di Jamrah As-Sughra, Jamrah yang pertama, melontar 7 biji batu. Okey, sekarang saya nak melontar untuk 12 Zulhijjah, Jamrah As-Sughra, Jamrah yang pertama, saya melontar 7 biji batu. Kemudian pergi pula ke Jamrah Al-Wusta, Jamrah yang tengah-tengah, melontar untuk 11. Kemudian melontar untuk 12 hari bulan Zulhijjah. Tidak boleh begitu. Dia kena mengikut urutan asal dia. Okey? Maksudnya kena selesaikan yang dulu. Jika kita nak tangguhkan sehingga 13 Zulhijjah, contohnya. Okey? Saya tak sempat, saya tak dapat nak melontar pada 10 Zulhijjah untuk Jamrah Al-Kubra. Kemudian 11 Zulhijjah pun tak sempat, 12 Zulhijjah pun tak dapat. Jadi saya kena melontar pada 13 Zulhijjah pada waktu sebelum waktu maghrib. Jika terlepas waktu, apa akan jadi? Okey, maksudnya kalau terlepas waktu kita meninggalkan salah satu wajib haji, maka dikenakan dam. Sah tak haji kita? Haji kita masih lagi sah. Jadi saya kena melontar ke semua jamrah tadi. Kalau kita kira semua ada berapa? Ada 70 biji batu yang kita kena lontar jika kita mengambil nafar sani. Jadi sebelum waktu maghrib, saya kena selesaikan semua mengikut urutan. Bermaksud saya kena pergi ke Jamrah Al-Kubra dulu untuk melontar untuk 10 Zulhijjah, kemudian baru pergi ke Jamrah Al-Wusta untuk 11 Zulhijjah. Selesaikan 11 Zulhijjah dulu. Jamrah Al-Sughra, Jamrah Al-Wusta tengah-tengah dan Jamrah Al-Kubra. Kemudian dah selesai 11 Zulhijjah punya lontaran, saya kembali ke Jamrah Al-Sughra untuk melontar 12 Zulhijjah pula. Saya lontar Jamrah Al-Sughra, Jamrah Al-Wusta tengah-tengah dan Jamrah Al-Kubra. Selesai untuk 12 Zulhijjah, barulah saya boleh kembali untuk melontar untuk hari yang ke-13 pula. Semua ini saya melontar pada 13 Zulhijjah, tetapi giliran lontaran itu mestilah mengikut urutan hari. Selesaikan Jamrah Sughra untuk 13 Zulhijjah, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah Al-Kubra. Okey. Begitu adalah dia punya susunannya. Faham ke penerangan saya? Saya harap penerangan ini boleh difahami. Jika anda faham, tolong komen. Faham? Kalau tak faham, tolong komen tak faham. Okey, supaya saya boleh tahu. Saya boleh perbaiki cara penyampaian sama supaya kita faham. Yang penting faham. Okey, ibadah haji, ibadah umrah ini adalah ibadah faham. Dia bukan ibadah hafal. Okey? Bukan ibadah hafal semata-mata. Contoh solat, kita kena hafal. Paling kurang adalah surah Al-Fatihah. Memang kena hafal. Kalau tak hafal surah Al-Fatihah, kalau kita tak baca surah Al-Fatihah secara tepat, okay, maka tidak sah sebab ia adalah salah satu daripada rukun. Tetapi tidak ada satu pun daripada rukun haji dan rukun umrah adalah percakapan. Tak ada zikir tertentu. Tidak ada surah tertentu yang kena dibaca. Yang kena dibuat, yang kena dilaksanakan adalah perbuatan. Kita pergi ke sana, kita membuat tawaf. Tetapi banyak ibadah-ibadah lain ataupun dari segi bacaan-bacaan itu adalah perkara-perkara sunat. Memang sangat dianjurkan talbiyahnya,
baca Al-Qurannya, zikirnya, solatnya dan sebagainya. Okey? Bukit Haji Contemporary menjadi rujukan lepas mendengar penerangan daripada Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang saya baca dia memang insya-Allah lengkap dan mudah dibaca. Okey, mudah. Jadi agak advance sebenarnya. Banyak lagi buku-buku yang boleh dibuat rujukan. Okey, banyak lagi. Ada saya ni yang tabung haji punya pun ada yang saya sudah tunjukkan sebelum ini berkenaan dengan modul pun baca. Okey, modul yang disediakan oleh tabung haji KAH tu, kursus asas haji tu pun baca. Itu pun ada banyak manfaat kita boleh dapatkan insya-Allah. Okey, insya-Allah jika ada cadangan apa lagi topik-topik yang akan kita bincangkan pada akan datang, silakan komen, silakan PM saya. InsyaAllah kita akan bincangkan bersama-sama. Semoga ia memberi manfaat kepada kita dan kepada semua orang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada siri yang akan datang.